حصل في حياته صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك وأجل. Berlaku di zaman baginda Rasulullah yang lebih besar dan lebih agung daripada kejadian itu. عدد قاموا بإرادة أعظم الذنوب وأكبر الجرائم أرادوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Beberapa kelompok yang mereka berpakat satu dengan yang lain untuk melakukan satu kejahatan yang terlalu besar, yaitu keinginan untuk membunuh kepada Nabi SAW. وهذه جريمة ذنوبنا وذنوبكم جميعا ما تساوي عشرها. Perbuatan ingin membunuh Nabi ini kalau dihimpunkan dosa-dosa saya dan dosa kamu semua belum lagi mencapai walaupun 1/10 daripada dosa orang yang ingin membunuh kepada Nabi. فدعا لهم النبي ووضع أيديه على صدورهم فتحولوا إلى مؤمنين أتقياء وصالحين ومقربين. Lelaki tadi didekati oleh Nabi, dipegang dadanya, didoakan oleh Nabi. Berubah lelaki itu 180 derajat menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, menjadi orang yang wali dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. منهم عمير بن وهب. Salah seorang daripada mereka bernama Umair ibn Wahab. جلس في ظل الكعبة في الحجر مع صفوان ابن أمية، وقال عمير لولا دين علي وعيال لي لذهبت فأقتلت محمدا وأنا أستطيع أتعذر بأن ولدي عندهم ماسور من بدر وأقتل النبي محمد. فقال له صفوان أولادك أولاد لي ودينك علي قضاؤه ولك من المال كذا. قال فاكتم علي أمري حتى أذهب وأنفذ هذه الخطة، وسن سيفه وسمه جعل فيه السم وتوجه إلى المدينة. Umair ibn Wahab tadi satu hari duduk dengan Safwan ibn Umayyah di bawah Ka'bah berhampiran dengan Hijr Ismail. Di situ duduk mereka berdua dan sembang-sembang mereka berdua. Kata Umair mengatakan kepada Safwan, wahai Safwan, kalau bukan oleh karena saya ini ada hutang dan kalau bukan oleh karena saya ini ada keluarga yang perlu saya jaga, maka saya akan pergi kepada Muhammad, akan saya bunuh dia. Dan saya tahu bagaimana saya mencari jalan untuk dekat dengan dia, untuk membunuh kepada dia dengan alasan anak saya sedang ditawan olehnya setelah peperangan. Dengan alasan itu saya datang untuk menebus anak saya. Bila saya dekat dengan Muhammad, saya akan bunuh dia dengan satu pedang yang sudah ditajamkan dan sudah dikasih racun pedang itu sehingga tak boleh selamat daripada pedang saya ini, kata Umair. Maka kata Safwan mengatakan, kalau aku jamin hutangmu aku bayar, keluargamu adalah keluargaku, aku berikan nafkah kepada mereka dengan syarat engkau tunaikan apa yang engkau azamkan sebentar tadi, maka dilakukanlah olehnya, disiapkan pedang diisi dengan racun dan berjalan menuju kepada Rasulullah. فكان صفوان يقول لأهل مكة سيأتي خبر في هذه الأيام ينسيكم وقعة بدر ومن قتل من آبائكم. Mereka berdua berpakat jangan bagi tahu siapa-siapa apa yang kita diskus malam ini. Maka berangkatlah itu Umair. Safwan mengatakan kepada orang-orang Mekah, katanya, dalam beberapa hari ini kamu akan dengar satu berita yang mengejutkan kamu semua. ووصل عمير إلى تحت المسجد النبوي وشاهده سيدنا عمر مع جماعة، فقال سيدنا عمر هذا وجه شر وليس بوجه خير وما جاء لخير، وقام فأمسك به حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي أطلقه يا عمر، وتقدم عمير إلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة والسيف معه. Sampai di pintu masjid di kota Madinah, Umair dilihat oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Kata Sayyidina Umar, ini muka-muka jahat. Maka dihampiri oleh Sayyidina Umar dan dipegang dengan kuat-kuat oleh Sayyidina Umar untuk dibawa kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah berpesan, wahai Umar, lepaskanlah tangan kamu itu. Maka dilepaskan oleh Sayyidina Umar, didekati Rasulullah oleh Umair sampailah dekat dengan jarak yang terlalu dekat dengan baginda Rasulullah sementara pedang berada di samping Umair. قال له ما جاء بك يا عمير؟
Kata Nabi, kamu datang dengan tujuan apa wahai Umair? جئت أتفاهم معكم في شأن ابني عندكم ما سور فأديكم فيه وأعطيكم مال واستخرج ابني. Kata Umair mengatakan, saya datang, kamu tahu anak saya ditawan oleh kamu, saya datang untuk menebus anak saya, berapa yang kamu mahu saya akan bagi semahu kamu. قال فما بال السيف؟ Lalu kenapa kamu datang dengan membawa pedang? فأجاب الجواب الدبلوماسي على قولهم يقال قبح الله من سيوف ما أغنت عنا شيئا يوم بدر. Dijawab oleh Umair dengan jawaban diplomatik. Katanya, apa guna pedang ini sementara dia tak bermanfaat pun pada peperangan yang lalu kami kalah. Pedang ini tak boleh memberi manfaat apa-apa katanya. قال أصدقني يا عمير لماذا جيت؟ Kata baginda Rasulullah, wahai Umair, cakap jujur, untuk apa kamu datang kemari? قال ما هو إلا لي وخطيبكم في ولدي. Kata Umair mengatakan, tak ada sebab lain kecuali saya ingin menebus anak saya. قال له لا بل جلست مع صفوان في الحجر وقلت له كذا وقال لك كذا وتكفلت بقتلي وجيت لتقتلني والله حائل بينك وبين ذلك. Kata baginda Rasulullah, tidak betul begitu. Kamu duduk dengan Sofwan di tempat ini, diceritakan apa perbualan antara Umair dengan Sofwan bin Umayyah yang berlaku perbualan antara mereka berdua, dan kau datang bukan untuk yang kau kata tadi kepada aku, tapi untuk membunuh kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihtazza qalbuh. Maka bangkitlah dan tersedarlah, tergetarlah hati daripada Umair tadi. والله ما علم بهذا حد غيري وغير صفوان حتى أهلي وأولادي وأهله لا يعلمون. Katanya tiada seorang pun daripada kami berdua yang tahu perbualan kami berdua, hatta keluarga saya pun tak tahu apa yang kami bincangkan. ولكنك نبي حقا أمدد يدك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Tapi engkau adalah nabi yang memang jujur dan benar, hulurkan tanganmu dan mengucap 2 kalimat syahadah. الناس في مكة يقولون صفوان ما الخبر الذي تقول عنه؟ Orang-orang di Mekah semua pada menunggu, mana berita yang kamu katakan, kami sedang menanti-nanti berita yang kamu janjikan, ada berita yang heboh. قال سيأتي هذه الأيام. Katanya akan datang tak lama lagi. وأخذ يترقب من يجي نحو المدينة يقول هل من خبر هل من حدث يقولون لا. Maka Sofwan waktu itu setiap orang datang daripada Madinah ditanya, ada apa-apa berlaku ke? Ada kejadian-kejadian yang hebat berlaku ke? Mereka yang datang mengatakan tidak ada. حتى وصل ناس من المدينة قال لهم هل في المدينة خبر قالوا لا. Sehingga beberapa orang pun yang datang kemudian ditanya lagi, ada berita apa ke? فما فعل عمير بن وهب قالوا قد أسلم. Maka Sofwan bertanya kepada lelaki itu, kamu kenal tidak kepada Umair bin Wahab? Apa yang berlaku kepada dia? Lelaki yang datang daripada Madinah mengatakan, oh dia sudah masuk Islam. كيف ذلك ما يكون قالوا قد كان. Kata Sofwan mengatakan, macam mana itu boleh berlaku? Katanya itu yang berlaku. فانظر كيف تحول على يد النبي من أكبر شقي في الوجود إلى سعيد مع السعادة. Coba bayangkan seorang ini yang awalnya orang yang paling jahat, yang paling keji, ingin membunuh kepada Nabi, berubah menjadi orang yang paling bahagia dan selamat. لعظمة هذا النبي عند ربه قالوا تتعجب الملائكة يوم القيامة ممن نجا من الأمم السابقة كيف نجا وقدر على النفس والهوى والشيطان لكن إلا أمة محمد يتعجبون ممن هلك كيف يهلك والرحمة أمامه والتيسير أمامه. Bila nanti di hari kiamat itu akan dilihat orang-orang yang terdahulu itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat akan merasa takjub bagaimana mereka boleh binasa dan celaka sementara nabi mereka ini nabi yang terlalu rahmat dan terbuka peluang untuk mendapatkan rahmat dan selamat di akhirat.